Salam sejahtera Malaysia. Ada satu berita terkini daripada Malaysia Deadline.com 26 Ogos kemarin. Simpati kepada Dadi, tahniah kepada saudara Bahri dan pasukan SPRM serta mahkamah. Okey. Penulis ditulis oleh Dr. Shahnur Basri. Dr. Shahnur Basri. Penulis berasa simpati kepada keluarga Bosku Najib Razak atau Dadi kerana terpaksa merengkok dalam penjara. Setelah ketiga-tiga Mahkamah Utama Negara tanpa sedikit khilaf mensabitkan hukuman penjara ke atas Dedi. Namun simpati penulis lebih kepada rakyat Malaysia yang telah puluhan tahun terpesona dengan kebobrakan Barisan Nasional dan kepimpinannya. Sebanyak 42 juta dana SRC International telah disakau dan yang arif hakim-hakim bersidang telah bersetuju sebulat suara supaya hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta yang telah dijatuhkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang lalu dikekalkan. Pada 8 Disember 2021, Datuk Seri Najib Tun Razak juga telah gagal mengenepikan sabitan dan hukuman tersebut di peringkat Mahkamah Rayuan. Pasukan Operasi Khas SPRM yang diketuai Bahri Ahmad terkesan dengan apa yang berlaku 8230, gambar daripada Malaysia kini. Bekas pengarah Operasi SPRM Bahri Muhammad Zin antara figura penting dalam siasatan terhadap SRC International yang kemudian bersara awal pada 2017 selepas dipindahkan secara mengejut ke Jabatan Perdana Menteri bersama seorang lagi pegawai kanan SPRM, Rohaizat Yaakob. Beliau tidak harus dilupakan. Pada ketika itu juga rakyat mesti diingatkan juga bahawa seorang timbalan pendakwa raya SPRM turut ditahan reman. Pasukan yang diketuai oleh saudara Bahri kemudian turut digantung. Kegigihan pasukan ini akhirnya menghasilkan buah yang mungkin memberikan kebanggaan kepada bekas pengarah operasi SPRM dan anak buahnya itu. Beliau dikabarkan telah diugut, digertak dan cuba diberikan suapan untuk memberhentikan siasatan. Beliau telah berkorban dan terkorban, namun telah dengan penuh dedikasi bertugas demi integriti, kejujuran dan keikhlasannya untuk membela kebenaran. Siasatan SRC International 1MDB telah turut mengorbankan figura kanan SPRM seperti Ketua Pesuruhjaya dan timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM. Namun yang paling malang masih ramai yang menjunjung kerakusan kuasa, kejijikan, amalan salah guna kuasa dan rasuah. Laskar Cyber yang mendukung DSNR sehingga memberi amaran usah diberi lagi perubahan kerajaan seperti yang berlaku dalam PRU14. Inilah perkataan atau hujah yang paling tidak bermaruah, keji dan anti demokrasi. Amalan ini semata-mata mahu menutup segala kebobrakan kerajaan BN, menutup semua salah laku dan mendabik diri kalis undang-undang. Rasuah salah guna kuasa, rumpakan harta rakyat, penyelewengan dana, pembelotan kontrak yang selama ini menjadi budaya mereka nampaknya ingin dikembalikan sebaik berkuasa kembali. Maka memang patutlah mereka benci sangat dengan perubahan kerajaan walau hanya selama 22 bulan tetapi telah berjaya mendedahkan kes salah laku berprofil tinggi. Sekiranya diberi peluang 5 tahun penuh, sudah pastilah banyak agenda perubahan reform dan membersihkan akan boleh dilakukan. PRU15 sedang didesak oleh BN dan kuncu-kuncu bosku adalah semata-mata bertujuan supaya mereka boleh menutup tembelang dan kejahatan puluhan tahun yang dilakukan tidak terbongkar terus-terusan. Sekiranya mereka berjaya dalam PRU15 kali ini, jika dilihat kenyataan-kenyataan Laskar Cyber dan kepimpinan Anmum BN, mereka mahu menutup semua najis-najis rasuah, salah guna kuasa mereka selama ini dengan apa cara sekalipun, termasuk mungkin merombak struktur institusi kehakiman dan peguam negara. Kenyataan-kenyataan mereka sehari dua ini juga menggambarkan mereka seolah-olah menolak keadilan mahkamah dan kejujuran pihak pendakwaan. Penulis amat bersetuju dengan pandangan yang arif bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Raus Sharif yang mengingatkan agar semua pihak membaca dahulu penghakiman dan alasan yang diberikan. Keputusan mahkamah menurut beliau tidak harus dikritik secara sembrono.
Ketika berucap di Simposium Parlimen 2022, Selasa 23 Ogos 2022, Tuan Raus menegaskan bahwa beliau mempertahankan kebebasan badan kehakiman dan menepis pengaruh luar ketika sebarang kes diputuskan. Tuan Raus menegaskan lagi bahwa mereka yang mahu mencabar undang-undang sebagai mencabar perlembagaan perlu membuktikan perkara itu di mahkamah. Dengan kata lain, bukan melalui hujah laskar cyber atau ulasan kedai kopi pemimpin UMNO BN atau sesiapa saja yang hanya membidas keadilan undang-undang tanpa melihat fakta dan analisis sebenar yang dikemukakan oleh para hakim terhadap sebarang kes. Desakan pengampunan diraja hanya sehari sahaja selepas hukuman dijatuhkan dengan sabitan 12 tahun penjara melalui penyalahgunaan kuasa dan sakawan sebanyak 42 juta ringgit Malaysia sungguh tidak wajar. Masih terlalu awal. Jika dia banyak berjasa sekalipun, maka boleh diberi pengampunan awal. Ramai juga lagi yang mungkin berada dalam penjara dan mereka juga mungkin telah banyak berjasa kepada negara. Sedang rakyat menderita, ramai pegawai penyiasat SPRM telah menjadi mangsa, kecewa dan terhina. Sistem yang telah diporak-porandakan pembohongan demi pembohongan, sumbangan atau dana atau putra Arab, dana Arab atau putra Arab yang tidak dapat dibuktikan dalam mahkamah. Adakah rakyat Malaysia mudah-mudah memberi simpati mengizinkan rayuan pengampunan dan pembebasan dalam masa beberapa hari setelah pasukan penyiasatan SPRM, pendakwa yang arif hakim-hakim telah bertindak mengikut lunas perlembagaan dan undang-undang? Maka biarkan pesalah yang telah diadili menjalani hukuman sambil bermuhasabah atas dosa rakusnya. DSNR dalam warkah Dadi kepada keluargaku dan cucu-cucunya mencatatkan, Dadi berpegang teguh kepada ajaran Islam. Oleh itu, Datuk Seri Najib Razak atau Dadi renunglah beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi berikut supaya di masa akan datang Dadi akan tersentuh dengannya sebagai panduan. Nah, jadi ada beberapa ayat-ayat yang diberi, antaranya daripada Al-Anfal 27, kemudian hadis riwayat Al-Imam Ibni Majah dan surah Al-Baqarah 188. Yang arif hakim-hakim dan para penyiasat SPRM, terutama saudara Bahri dan Rohaizat, telah menjalankan tugas dengan cemerlang. Perbicaraan dan rayuan telah berjalan di semua peringkat mahkamah dengan saksi dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan pembelaan. Selepas pihak pendakwaan mendengar 57 orang saksi selama 58 hari dan kemudian 19 saksi pembelaan memberi keterangan selama 33 hari di peringkat mahkamah tinggi, maka sesungguhnya mahkamah telah menjalankan tugasnya mengikut lunas perlembagaan. Mencabar kesahihannya adalah mencabar perlembagaan negara, terutamanya ketika negara sedang menyambut ambang kemerdekaan negara pada 31 Ogos. Terima kasih saudara Bahari dan pasukan petugas SPRM. Jasa saudara akan diingat oleh rakyat dan akan mendapat balasan setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kejujuran dan integriti saudara-saudara semua, walau telah teraniaya dan terhina. Terima kasih kepada Yang Arif Tun Tengku Maimun Tuan Mat, Ketua Hakim Negara dan pasukannya yang sangat tegas dan telah mendapat sanjungan terabangsa dan telah berjaya memulihkan keyakinan terhadap sistem perundangan dan keadilan negara. Penulis adalah merupakan seorang fellow Akademi Sains Islam Jordan. Walau bagaimanapun, penulisan ini adalah merupakan pendapat penulis dan tiada kaitan dengan pendirian daripada akademi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tulisan tadi yang saya bacakan itu telah diterbitkan di Malaysia Deadline 26 Ogos 2022 dengan tajuk Simpati kepada Dadi, Tahniah kepada Saudara Bahri dan Pasukan SPRM serta Mahkamah. Ditulis oleh Dr. Sahnur Basri, 26 Ogos 2022. Kita jumpa lagi, bye-bye.